Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 7, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Jata Negara. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di bawah tajuk lambang-lambang negara terdiri daripada 3 lambang. Negara kita ada berapa lambang? Ada 3 lambang yang akan dipelajari. Yang pertama adalah jata negara, yang kedua adalah bendera kebangsaan dan yang ketiga adalah lagu kebangsaan. Pada hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi tentang jata negara. Okey, ini adalah jata negara bagi negara Malaysia. Okey, kita akan lihat satu persatu maksud yang terdapat pada jata negara. Yang pertama, 5 bilah keris pada perisai. Dalam jata negara ada 5 bilah keris di atas jata negara. Ianya melambangkan 5 buah negeri. Bila disebut 5 bilah keris, ada berapa nombor cikgu sebut? Cikgu sebut nombor 5. Betul tak cikgu sebut nombor 5? Iaitu 5 bilah keris. Jadi dia merujuk kepada 5 buah negeri. Ingatlah, nombor merujuk kepada bilangan negeri. Jadi apa maksud 5 bilah keris? Melambangkan 5 buah negeri. Iaitu negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Merujuk pada semua negeri di utara dan satu di selatan. Negeri di utara ada berapa? Ada 4. Perlis paling utara, kemudiannya sebelah dia ada Kedah, kemudian di utara juga ada Kelantan, sebelah Kelantan ada Terengganu. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan di selatan adalah Johor. Jadi apa maksud 5 bilah keris? 5 buah negeri iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Ingatlah, 4 negeri di utara dan 1 negeri di selatan. Ianya dikenali juga dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi cikgu ulang balik. Apa maksud 5 bilah keris? Iaitu 5 buah negeri. Negeri di utara iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan 1 di selatan iaitu Johor. Ianya juga merujuk kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Yang kedua adalah 4 jalur berwarna di tengah perisai. Di tengah-tengah perisai itu ada 4 jalur berwarna. Iaitu ada merah, hitam, putih dan juga kuning. Bila disebut 4 jalur berwarna, ada berapa nombor cikgu sebut? Cikgu sebut nombor 4. Jadi dia melambangkan 4 buah negeri. Cikgu ulang balik. Apa maksud 5 bilah keris tadi? Cikgu sebut nombor apa? Nombor 5. Iaitu 5 bilah keris. Jadi ia melambangkan 5 buah negeri. Sekarang ni cikgu sebut 4 jalur berwarna. Jadi cikgu sebut nombor apa? Nombor 4. Jadi melambangkan 4 buah negeri. Ingatlah, nombor merujuk pada bilangan negeri. Jadi apa maksud 4 jalur berwarna? 4 buah negeri. Apa maksud keris? 5 bilah keris. 5 bilah keris tadi apa maksud dah? 5 buah negeri. Tengok. 4 jalur berwarna merujuk pada 4 buah negeri iaitu Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Pahang, Perak, Ceramak, tengah jalan. Pahang tu Pahang, Perak tu Perak, Ceramak tu Selangor, tengah jalan tu adalah Negeri Sembilan. Jadi Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Ceramak, tengah jalan. Ianya juga merujuk pada negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi cikgu ulang balik. Apa maksud 5 bilah keris? 5 buah negeri. Iaitu negeri utara Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan di selatan Johor. Ianya juga dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Apa maksud 4 jalur berwarna? Jadi dia merujuk pada 4 buah negeri iaitu Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Pahang, Perak, Ceramak, tengah jalan. Iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, yang ketiga adalah pokok pinang di kiri perisai. Apa maksud pokok pinang? Pokok pinang melambangkan negeri Pulau Pinang. Ya, pokok pinang mesti negeri Pulau Pinang. Yang seterusnya adalah pokok Melaka di kanan perisai. Apa maksud pokok Melaka? Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka. Kalau pokok pinang, negeri Pulau Pinang. Pokok Melaka, negeri Melaka. Kemudian jata negeri Sabah. Jata negeri Sabah ada gambar
Gunung Kinabalu. Ingat Jata Negeri Sabah ada gambar apa? Gunung Kinabalu. Jadi ianya melambangkan negeri Sabah. Seterusnya adalah Jata Negeri Sarawak. Dalam Jata Negeri Sarawak ada gambar burung apa? Burung kenyalang. Burung kenyalang tu melambangkan negeri Sarawak. Kalau Sabah tadi ada gambar apa? Gunung Kinabalu. Jadi melambangkan negeri Sabah. Kalau Sarawak ada gambar apa? Burung kenyalang melambangkan negeri Sarawak. Kemudiannya bunga raya melambangkan bunga kebangsaan. Seterusnya ada bulan sabit berwarna kuning. Apa maksud bulan sabit berwarna kuning? Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi. Kemudiannya ada bintang berpecah 14. Berapa nombor cikgu sebut? 14. Jadi ianya melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ingat nombor merujuk pada bilangan negeri. Sama macam cikgu sebut tadi. Apa maksud 5 bilah keris? Melambangkan 5 buah negeri. Apa maksud 4 jalur berwarna? Melambangkan 4 buah negeri. Apa maksud bintang berpecah 14? Ada nombor 14. Jadi melambangkan gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Okey, seterusnya tengok 2 ekor harimau di kiri dan kanan jata negara melambangkan keberanian. Ya, harimau mesti berani. Seterusnya tengok slogan bersekutu bertambah mutu. Bila disebut bersekutu, bersekutu berasal daripada perkataan sekutu, pandainya. Sekutu pula berasal daripada perkataan kutu. Ya, salah, bukan kutu. Bersekutu berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu berasal daripada perkataan satu. Ingat lagi tak? Bekas Perdana Menteri Malaysia pernah menyiarkan slogan Satu Malaysia. Apa maksud satu? Satu adalah merujuk pada gabungan semua negeri membentuk satu negara, iaitu satu negara Malaysia. Sebab tu dulu-dulu tidak dipanggil satu Malaysia, dulu dipanggil apa? Persekutuan Malaysia. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Ya, sekutu berasal daripada perkataan satu. Sebab tu satu Malaysia merujuk kepada Persekutuan Malaysia. Di mana asal usul perkataan persekutuan adalah daripada perkataan satu. Sebab tu bersekutu berasal daripada perkataan satu. Bila disebut satu, satu ni merujuk kepada dua nilai. Yang pertama bersatu, padu, dan yang kedua perpaduan. Padu juga, iaitu perpaduan. Ingat bila disebut satu, satu merujuk pada berapa nilai? Dua nilai. Yang pertama satu, padu, dan yang kedua perpaduan. Okey, jadi apa maksud bersekutu bertambah mutu? Bertambah mutu bermaksud bertambah lebih baik. Jadi kita ambil balik dia punya dua-dua nilai. Bersekutu tadi ada berapa nilai? Ada dua nilai. Perpaduan dengan bersatu padu. Jadi dia punya jawapan, perpaduan membawa kekuatan. Betul tak? Lebih baik tak kekuatan tu? Ya, lebih baik. Kemudian lepas perpaduan, kita ambil pula bersatu padu. Bersatu padu menjamin keharmonian negara. Ya. Lepas ambil bersatu padu, kita selang-seli balik perpaduan. Perpaduan pemangkin pembangunan. Kemudian bersatu padu membentuk kesejahteraan hidup masyarakat. Bersatu padu membentuk kesejahteraan. Dan last sekali, perpaduan menjamin keamanan. Apa saja jawapan yang lain semua diterima. Yang penting dianya bertambah baik. Dan selang-seli dengan berapa nilai? Dua nilai. Iaitu perpaduan dengan bersatu padu. Contoh jawapan yang lain apa dia? Lepas perpaduan ambil balik. Bersatu padu menjamin kedamaian negara. Ya. Kemudiannya perpaduan membawa kebahagiaan dalam negara. Selain itu, bersatu padu membawa kemajuan negara di arus perdana. Ya. Dan satu lagi, perpaduan menjamin negara mencapai TN50, Transformasi Nasional 2050 ataupun Wawasan 2020. Jadi cikgu ulang balik lah. Bila disebut bersekutu berasal daripada perkataan satu. Satu ni merujuk pada berapa nilai? Dua nilai, iaitu satu padu dengan perpaduan. Apa maksud bertambah mutu? Bertambah mutu bermaksud bertambah lebih baik. Jadi ambil balik dua nilai tu.
Perpaduan membawa kekuatan. Bersatu padu menjamin keharmonian negara. Perpaduan pemangkin pembangunan. Bersatu padu membentuk kesejahteraan hidup masyarakat. Perpaduan menjamin keamanan. Kalau nak nilai-nilai lain boleh tak? Tak boleh. Kena selang-seli dua nilai itu saja. Tetapi membawa kepada yang lebih baik. Ya, pasal apa merujuk pada dua nilai itu? Sebab bersekutu berasal daripada perkataan satu. Mesti merujuk pada apa nilai? Dua nilai. Bersatu padu dengan perpaduan. Ambil dia punya perkembangan yang lain. Iaitu perpaduan membawa kemajuan. Bersatu padu menjamin kedamaian, kebahagiaan, kesentosaan. Boleh ambil nilai-nilai yang ada yang membawa kepada kemajuan. Yang penting gabungkan dia dengan apa nilai? Dua nilai. Bersatu padu dengan perpaduan. Okey, kita lihat analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tengok yang warna merah tu SPM sebenar, yang kuning tu SPM ulangan. Ya, SPM sebenar warna merah. 2010 naik, 2009 naik, 2012 naik, 2013 tak naik, 2014 tak naik, 2015 naik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 naik dan 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga bab 7. Tengok SPM ulangan, 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik. 2020 ya berkemungkinan juga akan naik untuk SPM ulangan. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. Cikgu ulang dia punya trend ha. Naik, tak naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 7. Tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Ya, jangan tengok yang cikgu warna merah tu. Warna merah tu tajuk lain. Tajuk apa yang kita belajar tadi? Tajuk yang kita belajar tadi adalah tentang jata negara. Tengok dalam analisis tu daripada 2010 sampai 2019. Ada tak tajuk tentang jata negara? Ya, tak ada lagi. Setakat ni dalam tajuk-tajuk lambang negara hanya satu lambang je pernah ditanya. Lambang apa? Iaitu tengok 2011. Lagu kebangsaan. Jata negara dah ditanya ke belum? Belum pernah langsung lagi. Start daripada 2010. Bermaksud 2020 ni berkemungkinan yang sangat besar akan naik tajuk jata negara. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk jata negara ni. Okey, kita tengok contoh soalan struktur. Markahnya 2, 2, 3, 3. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, soalan A dulu. Dia tanya namakan dua buah negeri yang dikaitkan dengan 5 bilah kelis pada jata negara. Apa kehendak soalan? Dua buah negeri, 5 bilah keris. Ingat tak? Bila disebut 5 bilah keris merujuk pada apa negeri? 5 buah negeri. Iaitu negeri di mana? Di utara dengan selatan. Berapa negeri di utara? 4 negeri. Iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Di selatan, Johor. Jadi tengok di ruangan jawapan ada satu roman, dua roman tak? Ya, sekiranya ada nombor satu roman dengan dua roman, jadi jawab terus je. Jadi satu roman tu tulis Perlis, dua roman tulis Kedah. Ada lagi berapa negeri yang tak tulis? 3 negeri lagi. Boleh tak nak tambah lagi jawapan? Boleh. Dalam sejarah, setiap pelajar digalakkan menjadi galak untuk bagi jawapan lebih. Jadi tambah di situ sendiri 3 roman, Kelantan 4 roman, Terengganu 5 roman, Johor. Okey, tengok soalan B. Jelaskan maksud berikut sebagaimana yang terdapat pada jata negara. Satu roman. Bintang berpecah 14. Tengok di situ. Berapa nombor yang disebut? 14. 14 tu merujuk pada berapa negeri? 14 buah negeri. Jadi tengok soalan ni ada nombor satu roman, dua roman tak? Ada. Jadi jawab terus, tak payah buat ayat. Jadi jawapannya gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ataupun nak ubah sikit, gabungan 14 buah negeri dalam Malaysia. Ya, sama aja. Yang penting 14 buah negeri. Kenapa 14? Sebab bintang berpecah 14. Ada nombor 14 merujuk pada 14 buah negeri. Okey, tengok Doraemon. Doraemon dia tanya tentang bulan sabit berwarna kuning. Jadi jawapannya agama Islam sebagai agama rasmi. Tulis terus jawapan. Kenapa tulis terus jawapan? Sebab di ruangan jawapan ada nombor satu roman dengan dua roman. Kalau ada satu roman, dua roman, tulis terus jawapan. Tak payah buat pembuka ataupun ayat. Okey, tengok soalan C.
Mengapakah jatah negara penting kepada rakyat dan negara Malaysia? Apakah hendak soalan? Jatah negara penting. Tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Tengok pembukanya. Sebab jatah negara penting kepada rakyat dan negara Malaysia ialah menjadi lambang rasmi negara. Betulkah jatah negara itu menjadi lambang rasmi bagi negara Malaysia? Ya, kalau negara lain, lambang rasmi jatah negara mereka lain pula. Lambang rasmi jatah negara Malaysia sebagaimana yang kita belajar tadi. Jadi ianya menjadi lambang rasmi negara. Titik lepas titik penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma menjadi identiti bagi sesebuah negara. Ya. Jatah negara Malaysia menjadi identiti bagi negara Malaysia. Ya, dia menjadi lambang rasmi negara dengan identiti negara. Lepas kedua, ketiga koma menjadi kebanggaan warga negara. Ya, bila kita pergi keluar negara kita tengok ada jatah negara Malaysia di negara luar. Dia jadi bangga tak? Ya, kita sangat rasa bangga. Lepas ketiga, keempat, simbol perpaduan antara kaum. Ada lagi tak jawapan lain? Boleh nak masuk jawapan lain. Apa jawapan yang lain? Lepas keempat, kelima. Menjadi kedaulatan negara terpelihara. Titik. Selain itu juga, simbol bagi pemerintahan sendiri. Titik. Lagi, melambangkan ketaatan rakyat kepada raja dan negara. Ya, boleh masuk jawapan yang lain. Okey, tengok soalan D. Bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan cogang kata bersekutu bertambah mutu untuk memajukan negara? Apakah anda soalan? Mengaplikasikan cogang kata bersekutu bertambah mutu. Bila disebut bersekutu bertambah mutu, bulatkan perkataan bersekutu. Ingat lagi tak? Bersekutu berasal daripada perkataan satu. Ada berapa nilai daripada perkataan satu? Ada 2 nilai. Perpaduan dengan bersatu padu. Tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi pembukanya, cara saya dapat mengaplikasikan cogang kata bersekutu bertambah mutu untuk memajukan negara ialah mewujudkan perpaduan antara kaum untuk membawa kepada kekuatan bagi negara. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Lepas perpaduan bermaksudlah nilai satu. Bersatu padu antara kaum bagi menjamin keharmonian negara. Titik. Lepas kedua. Ketiga. Pada perpaduan bersatu padu yang kedua. Yang ketiga, perpaduan balik. Mewujudkan perpaduan sebagai pemangkin pembangunan negara. Lepas ketiga, keempat, bersatu padu membawa kesejahteraan negara. Lepas keempat, kelima, perpaduan pemangkin keamanan dan kemakmuran negara. Ada lagi tak yang lain? Lepas keamanan, kesentosaan, kedamaian, kebahagiaan, kemajuan dan sebagainya. Okey, yang penting selang-seli dengan berapa nilai? 2 nilai. Perpaduan dengan bersatu padu. Okey, hanya sekadar itu je daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.